والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Malam ni kita tangguh dulu sekali lagi Bukhari, sebab di sini ada soalan daripada sahabat kita yang mengikuti program pengajian kita melalui YouTube ini. Dia ada satu kemusykilan yang dia sangat muskil, yang terpaksa kita jawab dengan cepat iaitu berhubung dengan masalah meletakkan sesuatu di atas kubur seperti pelepah tamar. Adakah perkara ini disunnahkan? Maknanya kalau tak ada pelepah tamar, ditanam pohon-pohon kayu yang hidup. Dengan tindakan tersebut, bahawa sesuatu yang diletakkan atas kubur ni, pelepah yang hidup, pokok-pokok yang hidup ini, konon-kononnya dianggap dapat meringankan siksaan mayat di dalam kubur. Jadi soalannya dia kata, bagi kalangan orang-orang yang belajar di pondok, maka perkara ini disunnahkan. Macam orang Melayu kita sekarang ni, dia baca apa, Qul Allah atas daun pandan. Dia kumpul daun pandan banyak-banyak dia baca Qul Allah, lalu daun pandan itu ditabur di atas kubur. Lepas tu pula ada lagi yang ambil apa dia, batu-batu hidup di sungai, lalu diletak atas kubur. Ada lagi dibaca surah Yasin pada air, lalu dituang di atas kubur. Jadi bagi golongan yang belajar, yang mempunyai pemikiran pondok, dan orang yang belajar di pondok ni, dia kata benda ni disunatkan. Cuma soalannya muskil. Sahabat kita yang muskil ni, dia kata ada golongan ittiba' sunnah ni, kata benda tu tak sunnah. Ada dalil ke, dia tanya. Jadi dia mohon pencerahan di dalam isu ini. Jadi bila dia kata penangan orang-orang pondok ini kata perkara itu disunnahkan, letak sesuatu di atas kubur setelah dikebumikan mayat. Lalu saya bacalah, saya buka balik kitab-kitab yang saya belajar di pondok dulu. Di antaranya di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kepada Fathul Mu'in, jilid yang kedua. I'anatul Talibin, syarah kepada Fathul Mu'in, jilid yang kedua, muka surat 119. Muka surat 119. Dia kata, yusannu wad'ul jaridati khadra'i 'alal qabri li'ittiba'. Disunatkan meletakkan pelepah yang hijau. Kalau Nabi dia letak pelepah tamar kan, ini apa-apa pohon yang hijau. Hijau ni melambangkan dia masih hidup. Kerana ittiba' ni maknanya mengikut Nabi, dia kata. Dalam kitab ni sebut, wali'annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha. Kerana dapat meringankan mayat di dalam kubur dengan berkat tasbihnya, tasbih jaridah tadi. Maknanya pelepah yang hijau itu bertasbih Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Surah Al-Isra. Setiap sesuatu itu sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maknanya makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni selain daripada manusia dan jin pun bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Pohon-pohon kayu, binatang, tumbuhan ini berzikir kepada Allah. Tetapi Allah Ta'ala kata walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak menyedari, kamu tidak memahami bagaimana bentuk zikir mereka kepada Allah. Jadi dalam kitab kita kata disunatkan. Kitab apa tadi? Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, syarah kepada Fathul Mu'in, muka surat 119, jilid yang kedua. Yang keduanya kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj, jilid yang pertama.
Tadi I'anatul Talibin, ini Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ini dia ada dua. Pertamanya Haytami yang kita akan baca kitab dia ini. Yang keduanya Al-Asqalani. Jadi Al-Haytami ini, kedua-dua mereka ini bermazhab Syafi'i kita. Kedua-dua mereka bermazhab Syafi'i. Cuma Al-Haytami dia lebih pakar, lebih mendalam, lebih banyak masalah yang dikupaskan melalui fiqh. Dia alim fiqh Syafi'i. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia alim fiqh Syafi'i pun dia alim, dia lebih kepada hadis. Yang menulis beberapa buah buku, di antaranya syarah kepada Bukhari. Itu syarah kepada Bukhari. Itu apa dia? Al-Asqalani. Yang kita nak baca ini Al-Haytami. Kita tengok dalam Tuhfah pula dia kata apa? Faraun. Ini satu cabang, satu permasalahan cabang di dalam bab kematian ini. Yusannu wad'u jaridatil khadra'i 'ala al-qabri li'itba'. Dia kata samalah macam tadi disunatkan meletakkan pelepah yang hijau. Li'itba' kerana mengikut Nabi. Itba' maknanya mengikut Nabi. Dia kata Nabi ada buat macam tu, meletakkan pelepah yang hijau ini di atas kubur, sebagaimana hadis yang telah kita baca di dalam apa dia? Di dalam Bukhari, Muslim dan juga Tirmizi. Hadis ini pun dah kita bahas. Wa sanaduhu sahihun. Dia kata sanad ini sahih. Memang betul lah dalam Bukhari, Muslim ada hadis ini. Wa li'annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha. Ayat dia lebih kurang macam tadi juga. Kerana bahawasanya diringankan azab orang yang di dalam kubur itu dengan berkat tasbihnya, tasbih pelepah yang masih hidup tadi. Jadi kita tengok, selain daripada dua buah kitab ini memang sunat. Dia kata sunat letakkan sesuatu di atas kubur tadi. Tuan-tuan boleh bacalah mana-mana kitab yang lain. Di dalam mazhab Syafi'i kita, memang di dalam mazhab Syafi'i kata sunat. Cuma apabila dia kata li'itba' kerana mengikut Nabi, jadi Nabi ada buat. Memang hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Tetapi di sana dia ada alasan, dia ada huraian dia. Sebab apa Nabi letak macam tu? Kita tengok matan dia. Haddatsana Utsmanu qala haddatsana Jarirun an Mansurin an Mujahidin an Ibn Abbasin qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ha'itin min hitanil madinati aw Makkah fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah thumma da'a bi jaridatin fakasaraha kisrataini fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taybasa. Ada riwayat taybasa, ada riwayat yaybasa. Ila an yaybasa. Juga au ila an yaybasa. Rasulullah ni pergi ke lalu satu kebun di Madinah, lalu dia menjumpai dua kubur manusia yang sedang diazab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia sebut, dia kata salah seorang daripadanya dia tidak la yastakiru, dia tidak berlindung ketika dia buang air kecil. Maknanya dia tidak menutup aurat. Dia kencing di halayak ramai sehingga aurat dia terdedah. Yang kedua, la yastanjiu, dia tidak beristinja. Di sini ada dua riwayat. Pertamanya tidak istinja, yang keduanya dia tidak menutup aurat. Jadi lalu Rasulullah memerintahkan bawa satu pelepah tamar, lalu dibelah. Pelepah tamar yang masih hidup, maknanya ya bukan yang kering lah, yang masih hijau, lalu dibelah. Bila dibelah dua, jadi Rasulullah ambil satu pelepah itu pacak di satu kubur, yang satu lagi dipacak di kubur yang kedua.
Maknanya yang pertama kerana tidak beristinja, yang kedua yamshi bin namimah, dia suka mengadu domba orang, laga-laga kau orang, dia suka tengok orang kelahi, dia cocok orang tu, cocok orang ni, jadi kelahi. Jadi Rasulullah kata, semoga dengan tindakan itu, bila sahabat tanya, sebab apa kamu buat begini? La'allahu an yukhaffafa, mudah-mudahan bahawasanya mereka berdua diringankan azab selama mana pelepah ini tidak kering. Selagi mana basah, maka dia diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok huraian ulama di dalam menghuraikan hadis yang dibacakan tadi. Jadi ulama kata di sini, dia kata apa? Di dalam Fathul Bari, syarah yang disyarahkan oleh siapa dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi kita baca Ibnu Hajar Al-Haytami, ini Al-Asqalani, ulama hadis yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Jadi ulama hurai hadis ni dia kata, innal ma'na fihi anna an yusabbiha, makna dia kata madama rataban fayahsulu takhfifu bi barakati tasbihi, diringankan azab selama mana masih basah dan selama mana pelepah itu bertasbih. Kan kita sebut tadi, maknanya pelepah yang masih hidup dia sentiasa bertasbih kepada Allah. Selagi mana dia hidup, pelepah ini tadi, selagi mana dia tak kering, selagi itulah dia bertasbih. Dan selagi mana dia bertasbih, selagi itulah mayat di dalam kubur diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu waqad istanqara Khatabi wa man tabi'ahu wada'an nasi jaridata wa nahwahu fil qabri amalan bihadzal hadis. Lalu Imam Khatabi dia ingkar, dia menolak pendapat orang yang ikut apa yang dibuat oleh Nabi ini. Sebab apa Khatabi dia tolak? Sebab dia bagi alasan di sini bahawa Rasulullah SAW memang dia mengetahui mayat itu sedang disiksa di dalam kubur kerana wahyu daripada Allah. Wahyu daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita nak buat macam tu, kita tahu ke mayat itu sedang disiksa? Kita tak tahu. Yang keduanya, dengan berkat tangan Nabi SAW, dengan berkat mukjizat Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah setiap jenazah yang meninggal di zaman Nabi SAW Rasulullah letak pelepah tamar? Adakah setiap jenazah Rasulullah buat macam tu? Satu kes ini je, satu kali je Rasulullah buat. Yang ketiganya, bahawa Rasulullah tak pernah buat selain daripada jenazah, 2 orang jenazah tadi. Kalau sekiranya kita kata meletakkan pelepah tamar itu ada kebaikan dia, maknanya Rasulullah akan letak semua kubur sahabat. Rasulullah akan letakkan kepada semua kubur sahabat. Dan apabila Rasulullah SAW wafat, adakah sahabat-sahabat mengikut jejak Rasulullah letak pelepah tamar juga di atas kubur bila orang meninggal dunia? Rasulullah pun tak buat, sahabat pun tak buat. Cuma adalah seorang 2 sahabat yang cuba bertindak nak mencontohi Rasulullah SAW dalam bab ini. Datang Ibnu Umar cabut pelepah tamar yang dipacak oleh sahabat itu. Lalu Ibnu Umar kata, yazilluhu a'maluhu, yang melindungi mayat ini adalah amalan dia, bukan pelepah tamar. Itu disebut oleh Ibnu Hajar, dia menakarkan pendapat Khatabi. Begitu juga Imam Nawawi. Imam Nawawi ni mazhab kita, mazhab Syafi'i kita, di dalam Syarah Muslim, di dalam mentafsirkan hadis ini pun Imam Muslim berpendapat demikian. Wa amma wad'uhu sallallahu alaihi wasallam jaridataini ala al-qabri faqala al-ulama'u mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam sa'ala syafa'ata lahuma fa ujibat syafa'atuhu
sallallahu alaihi wasallam bitakhfifi anhuma ila ayyai bisa. Imam Nawawi pun dihurai sama. Dia kata ditanggung apa yang dibuat oleh Rasulullah itu syafaat Rasulullah. Dan syafaat Rasulullah itu diperkenankan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibn Hajar pun kata macam tu. Ibn Hajar pun mazhab Syafi'i. Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Nawawi pun mazhab kita juga. Imam Nawawi pun kata macam tu. Jadi maknanya dah dua orang ulama Imam Nawawi ulama hadis, Ibn Hajar pun ulama hadis, dia kata sebab Rasulullah buat macam tu dia ada alasan-alasan yang tertentu, iaitu mukjizat Rasulullah. Sebab itu kita tengok dalam fiqh sunnah pun Syekh Sabiq kata apa? Wa qalahu al-Khattabi sahihun. Apa yang disebut oleh Imam Khattabi benar, dia kata. Wa hadha huwa alladhi fahimahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang difahami oleh sahabat Rasulullah. Kalau tidak sahabat-sahabat Nabi ini memang nak ikut sunnah sungguh. Apa yang Rasulullah buat dia akan buat. Dia orang ni tidak akan tinggal sunnah Nabi. Apa yang Rasulullah buat mesti dia buat. Idh lam yankul an ahadi minhum annahu wada'a jaridatan wala azharan ala qabri siwa Buraidata al-Aslami. Tidak dinakalkan daripada mana-mana sahabat mereka meletakkan pelepah tamar ataupun azharan, bunga-bunga. Masalah ni letak bunga. Orang susah tak bunga tabur bunga. Yang tadi kita sebut baca Yasin atas dalam air lalu dituang. Kecuali Buraidah, dia nak meninggal dunia dia wasiatkan fa innahu awsa an yuj'ala fi qabrihi jaridatan. Dia wasiatkan sebelum dia mati, aku mati besok letakkanlah dua pelepah tamar di atas kubur aku, sebagaimana yang disebut oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Syekh Sabiq ni dia ambil daripada di dalam Sahih Bukhari. Wa yab'adu an yakuna wad'u jaridati masyru'an. Dia jauh sangatlah meletakkan jarid itu, maknanya pelepah tamar itu disyarak. Pelepah tamar itu diletak, itu tidak disyarakkan. Jauh sangat nak difaham, nak kata benda tu disyarakkan. Benda tu disuruh oleh agama? Tidak, jauh dari itu. Tak betul. Rasulullah buat tadi alasan yang tertentu. Wala yukhfa ala jami'i sahabati. Tidak tersembunyi di atas semua sahabat. Ma ada Buraidah selain daripada Buraidah. Qala Hafiz fil Fathi. Jadi dia sebut tadi disebut Syekh Sabiq ambil daripada Bukhari. Lepas tu dia kata tengok juga di dalam syarah Bukhari, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Kita tengok Sahih Bukhari, betul tak? Kadang-kadang orang jual nama Bukhari. Jadi Syekh Sabiq ni, kalau kita baca Syekh Sabiq, orang pondok tak pakai. Orang kata Syekh Sabiq ni Wahabi. Abang kepada kawan saya pernah jijak kitab Syekh Sabiq semasa di pondok. Dia campak tengah hujan, dia jijak. Ini kitab yang menyesatkan orang, dia kata. Sebab tu orang pondok kalau sebut Syekh Sabiq tu dia tak terima, dia kata Wahabi. Kita tengok Bukhari, adakah Imam Bukhari Wahabi? Imam Bukhari ni muncul sebelum datangnya Imam Ahmad bin Abdul Wahab. Kita sebut dulu Imam Ahmad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijrah. Imam Bukhari sebelum tu lagi. Kita tengok dia Wahabi ke? Jadi Imam Bukhari sebut di dalam kitab dia, di dalam sahihnya, kalau kita nak tengok hadis yang ke 1361, babul jaridati 'alal qabri, bab berhubung dengan pelepah tamar diletak di atas kubur. Wa awsa Buraidatul al-Aslami. Apa yang dinakalkan oleh Syekh Sabiq itu tepat, betul. Memang ada dalam Bukhari. Telah mewasiatkan oleh Buraidah al-Aslami an yuj'ala fi qabrihi jaridatani, supaya diletakkan di atas kuburnya dua pelepah tamar. Wa ra'a Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar bila dia mati, dia wasiat. Sebelum dia mati dia wasiat letak pelepah tamar. Lalu dia mati, orang letak pelepah tamar di atas kubur dia. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fustanan. Lalu letak, datang orang lain dalam satu riwayat yang lain, orang cabut pelepah tamar yang diwasiatkan supaya diletakkan.
Dan telah melihat oleh Ibnu Umar satu khemah ala qabri Abdurrahman. Abdurrahman maknanya Abdurrahman bin Abi Bakar, anak kepada Abu Bakar. Bila dia meninggal dunia, orang nampak orang letak macam bumbung, macam satu khemah di atas kubur dia. Faqala, lalu Ibnu Umar kata, anzi'ahu ya ghulam, innama yazilluhu amaluhu. Lalu Ibnu Umar kata, buang apa yang diletakkan di atas kubur, kerana melindungi mayat tersebut adalah amalan dia. Jadi hadirin sekalian, kalau nak disandarkan kepada Nabi SAW untuk kita buat benda tu, tak betul. Sebab Rasulullah buat sekali itu ya. Lepas tu sahabat tak ada ikut. Adalah beberapa orang sahabat yang cuba nak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi dibuang oleh sahabat yang lain. Jadi kesimpulannya macam mana? Benda tu tidak sunat. Tidak sunat. Begitu juga tuang air yasin atas kubur. Air yasin tidak memberi apa-apa kesan kepada dia, kepada mayat tadi. Ada pun disebut sebagai yang kita sebutkan tadi, bahawa pelepah-pelepah yang hidup ini berzikir, itu memang betul. Zikirnya pelepah kayu ataupun mana-mana makhluk Allah ini untuk mengagungkan Allah. Dengan zikir makhluk tersebut tidak memberi sebarang faedah kepada semua itu. Itu yang ada orang kata, kalau gitu Ustaz senang lah, kita tanam pokok balak dari atas kubur. Pokok balak 100 tahun baru hidup, baru mati kan. Selagi 100 tahun selagi tak mati pokok balak tu, ini hujah akal lah. Memang betul, logik juga. Selagi mana pokok balak itu tak mati, selagi itulah mayat di dalam kubur tidak disiksa. Jadi kalau kita nak bahas dari sudut faktanya, dalil dan hujahnya, dalil itu tidak boleh menjadikan hujah dalil yang Nabi buat. Bukan semua perbuatan Nabi perlu diikuti. Orang mengaji hadis kena faham. Walaupun kita nak bawa orang kepada Quran dan Sunnah ini, bukan semua perbuatan Nabi perlu kita ikuti. Kerana Nabi membuat sesuatu perkara, dia ada alasan-alasan yang tertentu. Di dalam Sahih Bukhari juga, yang di taman ni kita tak belajar lagi. Yang di rumah saya tu dah kita belajar. Rasulullah pernah sembahyang di atas mimbar. Jadi kalau kita tengok Rasulullah buat macam tu, jadi mana-mana imam di mana masjid nak sembahyang mesti duduk atas mimbar. Nak sembahyang nak duduk atas mimbar. Kenapa Pak Imam buat macam tu? Rasulullah pernah buat, hadis dalam Sahih Bukhari. Rasulullah buat macam tu, dia nak ajar makmum bagaimana cara rokok yang betul, bagaimana cara sujud yang betul. Sekali dua dia buat macam tu, lalu ditinggalkan. Dia bukan buat hari-hari sembahyang atas mimbar. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi bagi zaman kita tidak disunatkan. Tidak disunatkan. Baca apa tadi kita sebut, keluar Allah kepada daun pandan, ditabur, baca pada bunga, semua perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Nabi buat begitu kerana ada alasan-alasan yang tertentu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ustaz, Imam Khattabi dia jelas bila ni? Tak tahu bila. Tarikh tu kena tengok, itu tak ingat tarikh dia. First time nama-nama ni. Tarikh dia tidak ingat. Khattabi. Tarikh kelahiran dia saya tak ingat. Cuba tengok balik sejarah kelahiran dan kewafatan dia. Yang Buraidah tu betul ya? Buraidah seorang sahabat. Sebab itu kita belajar usul fiqh. Bila ada seorang dua daripada kalangan sahabat melakukan sesuatu perkara yang tidak diikuti oleh sahabat-sahabat yang ramai, amalan dan perbuatan tersebut tidak boleh menjadikan hujah. Tidak boleh menjadikan hujah. Kan ada juga sahabat yang kita baca di dalam Abu Daud umpamanya, pernah minum air kencing mati. Ada di kalangan sahabat juga pernah minum darah bekam ni kerana terlalu sayang kepada Rasulullah. Tidak diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu ketelajuran dia. Jadi apabila tidak disokong oleh jumhur sahabat, perkara itu tidak boleh dijadikan hujah sebagai hukum syarak. Jadi kita tak boleh kata banyak. Jadi kesimpulannya kita tak setengah mungkin orang kata dalam kitab tadi ada sebut, tak dia disebut disunatkan semua ni, mana tak boleh dijadikan itu sebagai alasan. Ini khilaf antara kata tak sunat tak apalah, ini kalau tak ada boleh ke dia sudut tu. Bila dia orang akan menggunakan hijab sudah tak boleh. Khilaf itu memang khilaf. Perkataan khilaf memang khilaf lah, berbeza khilaf. Di sudut bahasa ini berbeza khilaf. Cuma khilaf ni kita kena tengok dalil.
Banyak lagi benda yang khilaf memang tak boleh pakai langsung pun ada. Khilaf, tapi tak boleh pakai. Sebab mesti setiap perbezaan ataupun khilaf ulama itu disandarkan dengan dalil. Disandarkan dengan dalil memang boleh sebut khilaf. Tetapi yang nak pegang tu apa dalil? Dan yang nak tolak apa dalil? Jadi sebab kita selalu baca qawaid al-fiqhiyah, qawaidul fiqhiyah. Al-hukmu yajri ala 'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berkisar di atas sebab-sebab dia, ada dan tak ada. Hukum dia berkisar di atas alasan-alasan dia, sebab-sebab dia. Jadi sebab apa Rasulullah buat macam tu? Alasannya sebab mukjizat Rasulullah dengan berkat tangan Rasulullah tadi. Dan Rasulullah pula diwahyukan oleh Allah Ta'ala, mayat itu sedang disiksa. Macam kita tak, Rasulullah tak wahyu, Allah Ta'ala tak wahyu kepada kita, kita memang tak tahu hukum. Dan tidak ada selain daripada jenazah yang disebutkan tadi Rasulullah buat. Kalau perkara itu penting, mesti setiap orang meninggal dunia Rasulullah akan buat benda tu. Tapi Rasulullah tak buat. Jadi adakah maknanya Al-Haytami tadi dia mungkin terlepas pandang macam sebab dia berpalkat macam apa dia? Al-Haytami kata macam tadi macam benda sunat, maknanya dia terlepas pandang tu lah, dia sudah uraian itu. Ya, memang terlepas pandang. Sebab tu saya nak sebut, selain daripada Quran hadis ni, kita apa pun dia kena cek dulu dalil dia. Nabi pesan dua perkara yang tidak akan sesat. Taraktu fikum amran lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu amrun, maknanya amara, maknanya aku perintahkan. Jangan terjemah dua perkara. Aku perintahkan pegang dua kitab ini. Maknanya bila perintah, maknanya merupakan suatu kewajipan. Selain daripada Quran dan Sunnah ni tidak selamat dan tidak dijamin kebenaran dia. Tidak dijamin dia itu terpelihara. Tidak terjamin terpelihara tentang kebenaran dia. Kalau Quran, Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dalam hadis pun, dalam Nabi sebut tadi kan, aku tinggalkan kepada kamu dua arahan, iaitu Quran dan Sunnah. Jadi memanglah kalau kita baca mana-mana kitab di dalam mana-mana mazhab, mesti dia ada benda-benda yang berbeza canggah ni. Jadi kita raikan perbezaan dan perselisihan, cuma setiap perselisihan itu disandarkan dengan dalil, dan dalil itu perlu dibahas. Bukan kata ni ada Quran, asal Quran kita terima, kita tak bahas dulu apa maksud ayat asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurudil hadis, kita nak cek di dalam semua sudut. Okey, ada kemusykilan lagi. Boleh cerita tentang tawassul lah. Tawassul kita kena bahas hari lain pula. Sebab dia perlukan kepada kita. Sebab tak boleh orang tengok sampai di Amerika, orang tengok YouTube ni kan, di Arab Saudi pun tengok. Kalau kita cakap tanpa fakta, tanpa dalil, orang petikai. Jadi setelah kita terang macam ni, orang nak petikai tak apa. Sebab dah kita kemukakan dalil dia. Jadi saya nampak dalam kedua-dua perselisihan perbezaan pendapat ni, yang tak buat tu yang tu. Yang tak buat itu yang sunnah. Kalau yang buat itu tidak sunnah. Tapi sebaliknya hadirin sekalian, sebagaimana yang kita sebutlah, perkara yang melibatkan forum agama ni jangan kelahi. Kadang-kadang satu kesilapan kepada orang yang nak pendotor sunnah ini, dia terlalu bermusuh dengan pokok pondok. Jadi saya nampak itu satu kesilapan. Nak bawa kepada sunnah tu dah betul, tapi kena ikutlah akhlak Nabi itu sendiri. Kita berbeza dalam masalah forum. Kalau dengan orang kafir sekalipun, dia ada tolak ansur lagi untuk bermuamalah, boleh lagi kepada orang kafir ni. Yang Allah Ta'ala kata, la yahakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu 'alaihim wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kamu berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memusuhi kamu pada agama, dan tidak mengusir kamu daripada kampung halaman kamu. Dengan orang kafir pun boleh bersembang, boleh bergaul. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Bila orang kafir datang meminta pertolongan kepada kamu, kata Allah, berilah perlindungan kepada mereka dan bacalah ayat-ayat Allah Ta'ala kepada mereka. Kalau orang kafir pun dia suruh baca Al-Quran, kita bagi sampaikan dakwah. Takkanlah orang yang bawa sunnah ini, dia berbeza dengan golongan pondok, dia nak serang orang pondok. Yang tu saya tak setuju. Pendapat yang dia lemah itu kita akui, tapi kita nak serang dia, kita nak bermusuh dengan dia. Yang tu tak boleh. Sebab saya selalu sebut,
sebelum datangnya pendukung sunnah di dalam negara kita, tutup guru ulama-ulama sunnah yang bawa hadis dalam negara kita, orang pondok dulu yang sebarkan ilmu Islam ni dalam negara kita. Jadi ustaz-ustaz, tutup guru, imam-imam masjid, bilal, siap, muazzin, semua tu daripada lepasan pondok. Masa tu pendukung sunnah tak ada lagi. Sunnah di dalam negara kita terlalu baru. Maknanya jasa orang pondok banyak, jangan dinafikan. Kelemahan itu kita baiki, tetapi jangan bermusuh dengan orang pondok. Dan saya sendiri pun secara sebetulnya saya belajar pondok, orang kutuk sangat orang pondok ni, saya pun terasa juga. Sebab saya duduk pondok lama. Jangan kutuk orang pondok. Kita ceritalah apa kesilapannya, apa kelemahannya, apa benda yang kita nak baikinya. Bukan kita menyerah. Bagi orang pondok pula, sebab orang pondok pun dah tengok YouTube kita, jangan menyerah orang Wahabi. Semalam saya dah sebut, sebab golongan yang dilabelkan sebagai Wahabi ini, mereka pendukung sunnah. Mereka nak jaga sunnah Nabi, nak pelihara sunnah Nabi, tak nak melakukan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama yang disebut sebagai perkara bid'ah. Maknanya dua-dua pihak dan golongan kena tolak ansur. Sebab masih Islam lagi kan, berbeza cabang kepada agama, akidah yang sama kan. Orang pondok pun Islam lagi. Siapa berani kata orang pondok ni kafir? Yang kita nak bermusuh sangat dengan mereka. Dan siapa berani kata orang Wahabi itu kafir? Ada orang kata, berani juga kata Sesat berani. Tetapi suatu lafaz, suatu istilah, suatu label yang tidak baik. Mereka masih Islam. Cuma jangan mudah melabel. Jangan mudah melabelkan orang. Kita buat kerja kita. Dan saya baru ni saya pergi ke Darussalam, Sat Perdana di Kedah, beli buku. Saya sembang dengan Ustaz Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi Awang di Malaysia ni ada dua orang. Jangan kau confuse. Seorang Abdul Hadi Awang ni dia Darussalam, penjual kitab. Kitab di kedai dia harga RM1 juta. Tuan-tuan kena tengok. Nak belajar hadis ni kena pergi kedai dia tengok. Banyak betul kitab. Dia kata kita ngajar lah orang. Kita dakwah lah. Jangan sambil berjalan sambil singgung orang. Ini yang jadi pecah belah dalam masyarakat, sambil berjalan sambil singgung orang. Apa maksud? Kita hentam orang ni. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Kita saja yang betul. Tak boleh. Benda yang tak betul dibahas dengan secara ilmiah. Bukan kita serang orang. Yang tu yang jadi banyaknya berpecah di dalam masyarakat ini. Benda-benda forum itu dijadikan akidah. Seolah benda ni akidah. Kalau tak buat macam ni mesti kafir, sesat, masuk neraka. Jangan. Dia pecahan perbezaan forum. Tetapi untuk menyatukan orang, saya nampak tidak lain dan tidak bukan, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa' hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi dengan Quran dan Sunnah ni orang dapat, insya-Allah akan dapat bersatu padu, akan dapat meninggalkan persisihan-persisihan yang kecil. Yang pentingnya kita masih agama yang sama, Quran yang sama, kiblat yang sama. Jadi kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok, kita akan jawab di sudut amalan kita. Pegangan kita di atas dunia ini iaitu kita berpegang kepada Quran dan Sunnah. Jadi dengan perbezaan-perbezaan yang kecil itu cuba kita lupakan, abaikan. Jangan jadikan dia sebagai satu alasan untuk kita berpecah belah, kita berbalah bersama orang Islam. Wallahu a'lam. Ustaz, ada soalan sebelum. Ya. Ini ada soalan daripada yang tengok YouTube ni. Ada orang masuk. Dia nak tanya daripada Adam Ahmad. Nak tanya soalan bagaimana kedudukan hadis tentang surah Al-Kahfi dibaca pada malam Jumaat. Yang tu pun saya tangguh juga. Sebab dia sesuatu perkara yang jawapan tu ada dekat saya, tapi saya tak boleh bagi terus. Sebab di sana ada perbezaan pendapat. Ada yang kata hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan surah Kahfi ni dhaif, lemah. Begitu juga surah Yasin. Jadi kita nak baca kedua-dua pandangan itu supaya adil. Supaya lebih adil. Kita tangguh dulu. Ada satu lagi soalan ni dah lama dah. Soalan tu. Yang tentang janggut ni. Janggut pun sekarang ni berhubung ada dua soalan yang saya masih cari. Seorang sahabat yang dinamakan dengan Ju'lan, lalu dia derhaka kepada ayah dia. Bila ditanya Sayyidina Umar sebab apa dia lawan ayah dia, sebab ayah dia letakkan nama Ju'lan. Saya duk cari dari riwayat mana, tak jumpa, saya tangguh lagi. Selagi saya tak jumpa, saya tak boleh komen. Yang keduanya berhubung dengan janggut. Ada seorang sahabat tu ada dua janggut je. Nabi selalu tengok dia senyum. Dia ingat Nabi perli dia, akhirnya dia cukup ikut lah. Itu pun selalu saya dengar. Tapi kerana riwayat itu saya tak temui lagi, saya tangguh juga soalan itu.
Habis. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.